Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Menjelang Pilihan Raya Negeri Melaka yang akan berlangsung pada hujung November 2021 iaitu pada 20 November. Tetapi menjelang hari penamaan calon pada 8 November, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sudah pun mengeluarkan arahan berkaitan dengan melarang sembarang kempen dan perhimpunan ataupun majlis berkaitan pilihan raya, termasuk majlis pelancaran jentera pilihan raya, perhimpunan bersemuka untuk kempen pilihan raya dan pertemuan antara jentera, begitu juga dengan pihak pengundi. Dan kuat kuasa larangan ini akan bermula pada sudah pun bermula 25 Oktober hinggalah 27 November 2021. Dengan penguatkuasaan peruntukan di bawah undang-undang yang ada di bawah peraturan pencegahan dan juga pengawalan penyakit berjangkit di bawah kawal selia KKM, menunjukkan bahawa sebarang perhimpunan, sebarang kempen fizikal dan juga sebarang pelakuan pertemuan secara bersemuka untuk tujuan kempen politik adalah tidak dibenarkan. Dan penjelasan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, tetapi sebarang pertemuan berkaitan dengan majlis sosial, kenduri kahwin dan pertemuan sosial lain tidak tertakluk dengan larangan terbaru oleh KKM ini. Tetapi ia menimbulkan persoalan di kalangan pemain politik dan juga pemerhati politik. Adakah kempen yang tidak dibenarkan secara fizikal ini akan menjadikan pertembungan politik di Pilihan Raya Negeri Melaka, iaitu kempen politik akan menjadi hambar, akan berlaku ketidakadilan, peluang untuk bertemu dengan pengundi, dan apakah cara platform yang terbaik untuk bertemu dengan pengundi di seluruh 28 Dewan Undangan Negeri Melaka. Jadi kita akan bersama dengan Dr. G. Manimaran di studio WTC pada malam ini untuk melihat perkara ini, kerana Dr. G ada menulis satu buku yang begitu tebal, baru saja dilancarkan, berkaitan dengan pilihan raya dan demokrasi di Malaysia. Segala perkara berkaitan dengan pilihan raya, pengurusan pilihan raya, keputusan pilihan raya dari awal lagi, 1800 lagi, pilihan raya pertama negara, iaitu pilihan raya Perbandaran Melaka dan juga Pulau Pinang, dicatatkan dengan gambar rajah dan juga data-data terkini. Jadi anda kena miliki, bagi anda pemerhati pilihan raya, penyelidik, sebagai orang media seperti saya, perlu ada buku ini. Jadi Dr. G, secara umumnya dengan larangan terbaru, hanya berbaki lebih kurang tak sampai 10 hari untuk hari penamaan calon. Adakah dengan larangan ini dan juga segala persiapan untuk pilihan raya negeri Melaka akan sedikit tergendala ataupun sedikit cacat dengan larangan ini, ataupun ia tidak ada jadi masalah, kerana inilah norma baru yang perlu kita embrace ataupun kita praktiskan supaya pihak yang berkenaan, sama ada SPR, parti politik dan juga jentera, perlu bersiap siaga dengan cara yang terbaik untuk menyampaikan manifesto dan juga kempen mereka. Dr. G. Terima kasih Nazri. Ini kali pertama kita berhadapan dengan satu gelanggang pilihan raya yang agak luar biasa. Biasanya kita melihat dia punya suhu kempennya akan kita nampak, kita rasai selepas hari penamaan calon. Tapi saya nampak kali ini sejak 2-3 hari ini selepas pengumuman yang luar biasa tentang pembatalan perhimpunan awam ataupun sebagainya, yang tidak dibenarkan semasa tempoh berkempen. I think more than 1 bulan untuk 32 hari 32 sehingga selepas 7 hari selepas hari mengundi kan. Saya rasa ini luar biasa, satu yang perkara yang kita tak jangka. Ramai orang melihat ini satu yang luar biasa, yang ada yang kata yang berjenaka sebagai aneh. Sebab ada perkara kita di fasa 4, Melaka salah satu negeri di fasa 4 bermaksud aktiviti-aktiviti lain dibenarkan, dibolehkan, tetapi kempen dalam bentuk besar-besaran, rumah ke rumah yang dihadkan ataupun dilarang sama sekali, ataupun kita panggil total lockdown. Total lockdown untuk kempen kempen selepas bulan 5 kita hari itu total lockdown baru. Saya rasa ini akan memberi satu, dipanggil sebagai satu sekatan ataupun kekangan kepada cara berkempen. Kita tidak boleh mengatakan bahawa semua orang gunakan media sosial.
So kita kena lihat bahawa audience pada hari ini, landscape audience pada hari ini masih pelbagai, diversify. Ada yang bergantung kepada social media, ada yang bergantung kepada media tradisional. Bermaksud ataupun cara kempen tradisional. Dia rumah ke rumah, bertemu dalam kumpulan kecil, pergi ke pasar dan sebagainya. Kita masih bergantung. Kita belum sampai tahap itu. I think kita memulakan satu lagi generasi nak betul-betul social media, online media. Dan di negara-negara maju pun macam Amerika, UK dan banyak negara yang telah mengadakan pilihan raya di India termasuk yang mengadakan pilihan raya masa COVID. Mereka masih ada kempen secara terbuka bertemu dengan orang ramai. Tetapi dalam keadaan itu kita kena ada SOP yang lebih sesuai, SOP yang kreatif. Saya bimbang ialah dia akan mengganggu minat persaingan dan penyertaan secara aktif dalam pilihan raya. Itu yang penting kerana setiap kali pembubaran adalah kita mengembalikan mandat kepada rakyat untuk memilih. Maksudnya rakyat mempunyai pilihan yang terbaik setiap kali pilihan raya dihancurkan untuk mendapatkan kerajaan yang lebih baik. Dan itu sepatutnya objektif yang perlu dilihat oleh semua pemegang taruh supaya rakyat bebas. Prinsip demokrasi. Prinsip itu dijunjung dan rakyat mampu membuat pilihan yang terbaik dan akhirnya apabila kerajaan terbentuk, apa juga polemik yang kita lihat sebelum ini dapat diselesaikan sekurang-kurangnya dan kerajaan yang dibentuk itu adalah stabil. Jadi ada pro and kontra di situ. Nampaknya dengan larangan ini KKM mendahului. Saya maksudkan mendahului itu KKM mendahului daripada pengurus pilihan raya iaitu SPR. Sejak pembubaran pada awal Oktober, kita sudah menghampiri akhir Oktober dan menjelang hari penamaan calon. Pihak SPR hanya menerima notis daripada Speaker Don dan mengumumkan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Melaka. Jadi di mana SPR dalam menentukan tata kelola dan pengurusan pilihan raya negeri Melaka di kala pandemik ini masih menyelubungi kita, Dr. G? Dalam mana-mana tempoh pilihan raya itu kita boleh kata dah bermula dari pembubaran. Betul. Ataupun sekurang-kurangnya bila SPR mengumumkan tarikh-tarikh pilihan raya. Bermaksud bila tempoh itu bermula, peranan SPR sebagai badan berautoriti yang utama dalam pengurusan pilihan raya pun dah bermula. Berjalan. Patut dapat kuasa lah. So, semua pengumuman-pengumuman penting patut dikeluarkan, diumumkan oleh SPR sebab orang melihat SPR sebagai badan utama. Agensi-agensi lain macam MKN, Kementerian Kesihatan dan sebagainya menjadi agensi penyokong. Mereka boleh bagi pandangan semua itu. Tetapi yang penting, autoriti yang utama, yang tunggal dalam aspek memastikan pengurusan pilihan raya yang demokrasi. Sebab itu kita gunakan buku kita pun pilihan raya demokrasi. Banyak negara mengadakan pilihan raya tapi bukan demokrasi. Kita demokrasi. Bermaksud prinsip-prinsip untuk memastikan keadilan kepada calon, keadilan kepada parti, calon yang bertanding, mereka yang menguruskan pilihan raya, mereka yang akan menyertai pilihan raya, iaitu pengundi. Mereka patut diberi satu ruang yang seimbang, ruang yang level playing field kepada untuk membuat keputusan. Macam mana pengundi nak buat keputusan? Betul. Mereka dengan adanya ceramah, penyampaian, kalau boleh kita tak perlu ada perhimpunan besar pun, kita kena benarkan perhimpunan yang kecil-kecilan. At least 5 orang, door to door, rumah ke rumah, dibenarkan supaya at least tak perlu ada sentuhan. Kita masih ikut SOP. So SOP kita ikut. So SPR kena jadi badan tunggal macam tadi Encik Nazri tanya. SPR kena datang ke depan dan umumkan dengan segera. Dan kita pernah ada pengalaman di Sabah, pengalaman di Chini, pengalaman di Selim, yang Selim dengan pilihan raya kecil pertama Chini, lepas tu di Selim. Kita ada SOP. SOP awal tu ada. Saya rasa SPR sudah ada pengalaman. Ya, saya rasa daripada pengalaman SPR yang agak proaktif selepas pilihan raya umum ke-14 yang lalu 2018. Di bawah undang-undang yang dibolehkan SPR mengubah undang-undang pengurusan pilihan raya, nampaknya berjalan dengan baik sekali. Keputusan pilihan raya diumumkan lebih cepat melalui sosial media dan sebagainya.
beberapa perkara yang dahulunya agak sukar, iaitu penambahan peti-peti undi di kawasan-kawasan yang sesak ataupun jumlah pendaftar pilihan raya yang ramai, dibuka lebih banyak peti undi untuk saluran-saluran itu diperbanyakkan. Dan itu kita lihat di Sabah, pilihan raya kecil, di Balakong, di Seri Setia dan sebagainya. Nampaknya begitu proaktif ketika itu. Tetapi apabila selepas pilihan raya negeri Sabah, kita seolah-olah kita lihat SPR agak tunggu dan lihat, wait and see. Sedangkan apa juga pengalaman negara lain dan juga negara kita yang di bawah kawal selia SPR, di bawah undang-undang yang sedia ada, lebih berbentuk pentadbiran, dapat dilaksanakan, dapat diubah. Tetapi untuk pilihan raya negeri Melaka ini, mungkin esok lusa lah kita akan dengar apa juga SOP yang lebih terperinci daripada SPR. Apa yang dikesalkan oleh pihak Dr. G dalam hal ini? Saya rasa mungkin mereka tunggu dan lihat ataupun risau. Memanglah kita risau semua. Bagi saya, mereka gunakan krisis ataupun pandemik ini sebagai satu peluang untuk datang dengan SOP. Sepatutnya. Sebab pilihan raya bukan hari mengundi saja. Pilihan raya bukan hanya kempen. Pilihan raya juga hari penamaan calon. Dan sekarang. So, SOP itu patut dari hari penamaan daripada sekarang sehingga keputusan diumumkan ataupun the post pasca keputusan diumumkan, sebabkan ada peradakan pertemuan. Sebab itu saya rasa SOP itu kena disegerakan. Dan kita ada pengalaman dalam negara, kita boleh belajar daripada negara-negara lain. I think there shouldn't be any. Ya, paling dekat Singapura dan beberapa negara lain seperti Jepun akan datang juga. Mungkin mereka dalam dilema ataupun tata negara ke mana, saya rasa. Dan satu lagi untuk, I think SPR patut dia ada pengalaman 60 tahun mengendalikan pilihan raya. So saya rasa sudah sampai masa mereka mengadakan engagement dengan parti-parti politik. Bukan saja parti-parti politik, kita kena engagement dengan NGO. Sebab NGO membawa suara rakyat, suara pengundi yang memantau. So patut di-call, engage, melibatkan semua parti-parti, semua pihak yang berkaitan, semua stakeholders. I think this is the right time. As soon as possible, mengadakan SOP yang diterima oleh semua. Diterima oleh semua parti politik. Boleh terima oleh rakyat itu sendiri. Mereka akan mengundi. Mereka pun kata, macam mana saya nak keluar mengundi besok. This SOP pada hari mengundi. SOP pengundi awal. SOP masa ini. Saya rasa pengalaman itu dah ada. Tapi kita belum sudah lewat. I think kita perlu disegerakan. Okey. Bagaimana Dr. G? Parti politik, jentera, calon bertanding dan rakyat dapat memenuhi peraturan awal yang kita dengar ni daripada KKM ni, larangan pertemuan secara fizikal dan segala bentuk-bentuk itu. Dan adakah pihak berkuasa, terutamanya kita merujuk kepada SPR, mampu memberikan ketelusan, keadilan dan fair game, level playing field untuk pilihan raya negeri Melaka? Sudah pun diajukan di Parlimen beberapa hari lalu. Pihak pembangkang mengatakan ada kelebihan kepada pihak kerajaan kerana larangan kempen politik, tetapi larangan fungsi-fungsi kerajaan tidak dihalang, misalnya perasmian program dan sebagainya. Kerana itu kelebihan kepada pihak kerajaan, pembangkang akan dianggap sebagai kempen politik. Jadi dan termasuk pemerhati politik juga ramai sudah memberi pandangan, termasuk Dr. G sebelum ini, bahawa di mana pihak SPR perlu dapat memberikan peluang sama rata jika larangan-larangan ini terus dikuatkuasakan hingga akhir November nanti. Saya rasa mereka akan lakukan. Cuma saya rasa ada kelewatan. So SOP yang patut diumumkan itu perlu merangkumi, patut dilihat sebagai adil untuk semua orang. Adil untuk semua calon, adil untuk semua parti. So itu yang kita kata melihat SOP itu kena jelaskan kalau majlis, kalau melibatkan perasmian oleh menteri semua tu, adakah itu termasuk dalam program itu. Saya rasa SPR boleh, dia ada kapasiti untuk buat itu, kecuali bila benda tu tak jelas, benda tu dah nampak ada kelewatan dalam pengumuman. Mereka melihat dia akan memihak kepada parti-parti tertentu. So untuk mengelakkan sesuatu, SPR sebagai badan otoriti, badan tunggal, badan utama dalam pengurusan pilihan raya, we need to move fast, dengan segera. Melibatkan satu, itu segera, dengan cepat, menyeluruh, jelas. Yang satu lagi ialah engagement dengan semua parti. Kalau saya rasa kita boleh buat engagement, kita pernah buat, SPR pernah buat dalam contoh dakwah kekal. Ya. Kita pernah buat engagement. SPR pernah buat engagement. Semua. I think kalau buat, persepsi sedemikian boleh dapat dikurangkan, boleh dielakkan. Because SPR kena dilihat sebagai badan yang sebebas-bebasnya dalam, sebab tu dalam satu cadangan ERC tahun lepas kita kemukakan ialah. Okey, jelaskan tu tadi. Itu melihat bahawa
kita kena jadikan satu badan yang betul-betul bebas. Bukan kata kita tak bebaskan, tapi kena lihat dia bebas untuk semua, the level playing field untuk yang sama untuk semua orang. Contohnya SPR jadikan badan pembuat dasar, Election Commission, Election Malaysia contoh melaksanakan pilihan raya. Persepadan, Suruhanjaya Persepadan untuk melaksanakan persempadanan, proses persempadanan setiap 8 tahun, 10 tahun sekali. Bermaksud SPR itu dijadikan 3 badan. Satu dasar, satu proses pilihan raya, satu ialah proses persempadanan. So itu kita nak melihat cadang bahawa itu pandangan itu kita terima dari bawah semua parti. Parti yang dulu jadi kerajaan, bila jadi pembangkang, mereka semua dah cadangkan benda itu. Parti-parti yang politik pembangkang pada masa itu pun mencadangkan benda yang sama. Rakyat pun mencadangkan benda yang sama. Bermaksud kita kena bergerak sebagai satu badan yang dinampak bebas sepenuhnya, macam agensi-agensi lain. Bagi perkara-perkara pengurusan pilihan raya seperti penamaan calon, ketika pilihan raya negeri Sabah, kita lihat dibenarkan juga perarakan membawa calon ke pusat penamaan calon, walaupun tidak dibenarkan memasuki perkarangan dewan ataupun lokaliti ataupun tempat penamaan calon. Saya berada di Sempurna ketika itu. Calon warisan nasional, calon Perikatan Nasional dibenarkan berarak, tetapi mengikut SOP, tetapi saya nampak secara fizikalnya dengan rakan-rakan media yang lain memang tidak ada penjarakan sosial. Kerana mereka berarak seperti biasa walaupun memakai pelitup muka. Itu satu. Keduanya, ketika kempen, larangan untuk kempen rally besar-besaran dan sebagainya memang tidak nampak, tetapi pertemuan-pertemuan politik itu galak diadakan, sama ada di tempat dewan tertutup ataupun di kawasan-kawasan lapang di lokaliti Dewan Undangan Negeri Sabah. Jadi sekali lagi, pihak penguatkuasaan, tindakan penguatkuasaan tidak ada di tangan SPR. Itu kita tahu, itu kita maklum, dan Dr. G membuat kajian tentang itu. Itu kelemahan yang ketara. Dia bergantung pada pihak polis, pihak berkuasa yang lain dan sebagainya. Sekali lagi untuk pilihan raya negeri Melaka, ya, pertemuan tidak dibenarkan, tetapi kalau berlaku, siapa yang akan membuat tindakan dan apa yang akan jadi kepada petugas pilihan raya dan rakyat yang akan datang mendengar ceramah dan sebagainya, kerana mereka ingin mendengar tawaran-tawaran daripada kempen-kempen ini, Dr. G. Itu yang satu persoalan yang menarik, yang kita nampak bila ERC, masa kita nampak ataupun kita nampak satu kekaburan dalam benda ni. Kekaburan dalam bentuk elemen sempadan kuasa untuk SPR menguatkuasakan itu. Berbanding dengan beberapa negara lain macam di Thailand, SPR tu di sana dia ada kuasa untuk kuasa pendakwaan. Siasatan dan pendakwaan. Setengah negara ada siasatan dan pendakwaan. SPR boleh lakukan. So SPR perlu diberi kuasa tersebut. Itu juga salah satu cadangan. Satu lagi saya kena patah balik, nomination ataupun kempen. Saya nampak di Sabah, kita bersama di sana. Saya pun nak pergi satu kempen besar-besaran sehari sebelum pengundian. Bahu ke bahu. Saya sendiri pun orang KC Bahu. So biasanya betul lah, risiko tu wujud, kebimbangan tu wujud. Tetapi kalau kita tak boleh buat dah 1,000 orang punya perhimpunan, kita benarkan dalam 50 orang, 40 orang, SOP kita kena kekal. Macam mana kita pergi ke restoran nak makan, kita ikut SOP. Tetapi kalau ada parti yang mengadakan event, kalau ada pihak terang-terangan, okay, SPR patut mengambil tindakan. Contohnya kita perlu sampai segera dan pembatalan. Pembatalan kandidat tersebut, sebab ini isu hidup dan mati. Keselamatan. Tetapi kita jangan sampai orang kata kerana takut nyamuk menafikan demokrasi. Jangan sampai kerana takut nyamuk kita bakar semua kelambu. Tidak. Kita kena kreatif, kita kena ke depan. So kita kena, that's why saya rasa kalau boleh parlimen dengan segera kena buat pindahan-pindahan sedemikian untuk memperkasakan, memperkuatkan kedudukan SPR sebagai badan tunggal dalam membawa segala dari ini tempoh masa yang paling sesuai untuk kita bawa ke arah itu. So balik kepada tadi kuat kuasa, saya rasa kita kena berikan satu kuasa kepada SPR. Kita tidak boleh salahkan SPR. Tak wajar mereka bertindak dalam lingkungan tersebut. Tapi mereka patut diberi kuat kuasa dan mereka patut bersifat lebih relevan dan patut pindahan-pindahan patut
Patut saya rasa pilihan raya sesi parlimen sekarang patut dah gunakan sebab selepas kita darurat 8 bulan, parlimen digantung, tempoh tu patut digunakan untuk kajian lanjut dan parlimen bersidang hari ini patut dah buat pindah-pindah tersebut untuk mereka ke depan. Okey, Dok. Ya. Kalau kita ingin menjadikan pilihan raya Negeri Melaka sebagai benchmark untuk pilihan raya seterusnya, tak lama lagi mungkin Negeri Sarawak. Tak lama lepas tu pilihan raya umum ke-15. Dan kita masih dalam pandemik. Orang kata endemik itu terpulang pada negara itu melihat kes dan juga jumlah-jumlah data yang berkaitan dengan kesihatan awam, mereka boleh mengisytiharkan. Itu benchmark yang diberikan oleh WHO, sama ada mereka sudah memasuki fasa endemik ataupun tidak. Tetapi akhirnya COVID itulah ada di keliling kita. Jadi bagaimana rakyat akan mendapat akses yang terbaik segala maklumat, informasi, kempen politik. Ada cadangan mengatakan gunakan social media, itu sudah dilaksanakan oleh semua parti dan kempen pilihan raya. Tetapi media arus perdana. Media arus perdana ni akses kelebihannya adalah kepada pemegang polisi, iaitu pihak kerajaan. Jadi mereka boleh menjalankan perkara-perkara dan program-program pemberitaan dan sebagainya, termasuk di Sarawak ni. Jadi adakah media arus perdana ini wajar dibuka dan ada dalam cadangan ERC berkaitan dengan akses kempen kepada semua pemain politik dalam setiap kali pilihan raya kepada media arus perdana? Sebelum saya jawab soalan itu, saya nak tambah satu perkara mengenai bila bercakap dengan pandemik dan endemik penanaman calon. Mungkin kita boleh luaskan, kalau kita nak kurangkan pergerakan orang ramai daripada kita menggerakkan penyokong datang, kita boleh tambah daripada 1 jam kepada 1 hari. Kita bagi in stage. Okey, parti ni siapa nak datang fasa. Macam mana kita bawa fasa mengundi di Selim dengan Gerik, ya, kita buat termasuk di Sabah masa pandemik, ya. Kita boleh buat benda tu. Stages. Dan come back to soalan yang terbaru yang nanti pasal media. Kita mencadangkan kalau boleh kita memberi platform siaran yang khusus kepada kalau dalam kes macam ini pandemik, kita boleh sediakan satu saluran khusus untuk orang berkempen. Kita 28 calon, kita boleh uji. 28 calon, 28 kawasan, katakan satu bersemuka, ataupun 80 atau katakan kita ada 100 orang calon bertandinglah di Melaka misalnya. So kita bagi 100 orang calon airtime. Saya dengar ada beberapa NGO sudah mengkaji perkara tersebut untuk memberi airtime kepada semua calon. Kita harap benda itu akan menjadi kenyataan. Dan begitu juga kalau boleh saya rasa ini kali pertama, ini satu mileage kepada kerajaan. Jika dilaksanakan. Jika dilaksanakan kalau kerajaan sama ada awani ataupun di RTM contoh, ambil bernama lah contohnya. So kalau itu kerajaan boleh lakukan, itu semua yang cadangan semua itu mileage kepada kerajaan, itu boleh dilaksanakan. Kita cuba. Kita gunakan Melaka sebagai satu percubaan test ground untuk memberi liputan pilihan raya kepada semua calon. Bagilah 10 minit, 15 minit untuk satu hari. Dalam sehari kita 24 jam. We divide. Dari pagi sampai malam saja. Kita tak perlu kempen lepas 12 malam lah. Macam mana kita ikut peraturan kempen 12 malam kena berhenti. Kita mula daripada 10 malam yang ke 12 malam kita bagi everybody 10 minutes. At least people, kalau tak ada orang tengok media sosial pun ramai tengok TV, radio. So why not we try? Dok, satu lagi yang terakhir berkaitan dengan perdebatan calon yang mungkin akan dipilih sebagai Ketua Menteri Melaka. Ini mungkin satu ruang yang terbaik untuk pihak kerajaan memberikan akses. Walaupun kita bukan memilih Ketua Menteri dalam bentuk pilihan raya seperti di Indonesia ataupun di Amerika Syarikat, tetapi itu terpulang pada pihak parti yang menang akan memilih di kalangan mereka. Mengapa tidak kali ini? Kerana itulah yang menjadi polemik sebelum ini. Lompat sana, lompat sini. Yalah, kita belum ada undang-undang anti lompat, tak sempat untuk pilihan raya Negeri Melaka ataupun pilihan raya yang terdekat. Dalam buku saya letak chapter ke-15, saya kata memperkasakan sistem pilihan raya dengan mengambil pengalaman apa yang berlaku di Malaysia selepas 2018. Salah satunya lah yang ini, kita kena melihat kepada ke depan. Saya rasa
kita letak ketepikan pilihan raya umum yang lebih besar, yang begitu kompleks. Melaka lah bagi saya, sama ada berlaku secara kebetulan ataupun dirancang dan sebagainya. Kita tak boleh buat apa-apa dah. Ini panggil pilihan raya mengejut. Ya. Pertama kali berlaku di Melaka. Pertama kali berlaku, yang kedua selepas PRU. Saya rasa kita ada banyak kes-kes yang kita boleh uji. Kita boleh laksanakan tanpa melibatkan pindahan perlembagaan. Undang-undang SPR tak perlu, undang-undang pilihan tak perlu, tetapi kita boleh buat secara aplikasi sebagai satu app pelaksanaan secara praktikal. Kita boleh buat, kita menguji di sini, termasuk cadangan debat untuk memastikan bahawa orang sekarang ada satu unsur dipanggil sebagai apa, tidak mereka putus harapan. Ya. Kita boleh gunakan pilihan raya negeri Melaka yang mengejut ni, membawa satu perubahan dalam mereka yang masih terkejut dengan apa yang marah dan semua tu. Saya rasa SPR boleh lakukan dan memainkan peranan penting, dan mungkin awal ni boleh menjalin kerjasama dengan SPR. Ya, mengapa tidak? Kami menyediakan platform. Terima kasih Dr. G. Manemaran, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia. Anda boleh dapatkan dari penerbit Sri Malaya. Wajib ada ni bagi anda yang pemerhati politik, pencinta politik dan juga pemerhati pilihan raya, perlu ada, kerana ini Bible pilihan raya. Daripada pertama kali kita mengajukan pilihan raya hinggalah yang terakhir, dan juga pilihan raya kecil sebelum ini. Bukan saja pengelit, calon, juga betul, untuk rakyat. Ya, jadi itu saja kami dalam melihat pilihan raya negeri Melaka dan juga bagaimana kempen akan dilaksanakan menjelang hari penamaan calon pada 8 November. Sekian, saya Nazri Kaha. InsyaAllah kita jumpa lagi dari WTC Kuala Lumpur.